harga yang boleh kita jual berapa, dan kita memerlukan berapa orang operator ataupun berapa orang pekerja untuk menyediakan certain quantity pada setiap bulan. Itu mana yang dia penting. Okey. Work sampling, labor standard is set using output and percent of the time worker spend on task. Okey, apa yang dimaksudkan dengan labor standard is setting using output and percent of the time worker spend in task. Okey, contohnya seorang yang akan buat kajian ini, dia akan contohnya dia akan duduk ke satu-satu stesen atau satu-satu tempat orang membuat kerja. Okey, contohnya dia ambil, dia kata okey, 1 minggu dia akan duduk dekat proses pemasangan LCD komputer, contoh maka dia akan duduk di situ dan dia melihat sepanjang 8 jam bekerja pekerja tu untuk memasang contohnya LCD projector tadi, contoh berapa persen dia lihat pekerja tersebut buat kerja dengan cepat, berapa persen pekerja tersebut buat kerja yang mungkin middle ataupun slow, dan berapa persen pekerja tersebut buat kerja, berapa persen pekerja tersebut mungkin tak buat kerja oleh sebab-sebab tertentu, mungkin pergi toilet ataupun pergi dia rehat sekejap, mungkin letih kan, contoh ataupun mungkin mesin yang dia handle tu down, ada breakdown mana ada masalah mesin, mana mesin tu berhenti, mana dia akan tengok berapa persen dalam satu tempoh yang kajian yang dia nak ambil lah. Okey. It involve observing worker at random time over the long period. Maknanya dia akan membuat pemantauan pada kerja-kerja yang dibuat oleh pekerja pada masa-masa yang masa-masa yang tertentu lah dia panggil masa-masa tertentu. Sekejap pada masa-masa tertentu involve observing worker at time random over a long period. Maknanya pada masa-masa tertentu kelebihannya adalah less expensive time compare dengan time studies dia adalah lebih murah lah kerana dia cuma memantau saja, tapi dia observe tu require little training. Maknanya pemantau tersebut memerlukan latihan lah, kerana okey, macam mana dia nak nilai persen-persen dia tu, dan bagaimana dia nak nilai macam pekerja tu buat kerja dengan cepat, bagaimana dia nak menilai pekerja tu buat dengan slow, kerana dia tidak ada jam randik, ada jam stopwatch. Macam yang sebelum ni dia ada stopwatch, jadi dia boleh tengok sama ada pekerja tersebut buat cepat ataupun tak. Yang ni dia perlu menilai sendiri. Orang yang membuat pemantauan, dia perlu menilai sendiri. Dia kena ada, mungkin dia dah tahu macam mana buat bekerja tersebut. Contohnya dia dah tahu bagaimana nak pasang LCD projector tadi. Okey, contoh mana dia tahu macam mana nak pasang. Jadi dia boleh faham dan dia boleh menilai sama ada persen tersebut adalah cepat, intermediate ataupun slow itu Disadvantage adalah ineffective with a short cycle. Maknanya pada contohnya lah satu proses pemasangan mungkin mengambil masa 5 ataupun 10 minit sahaja untuk siap complete semua. Jadi dia tak berapa sesuai lah. Okey. Kata lagi itulah disadvantage dan juga dia digunakan use for ratio delay study. Okey, setting labor standard dan measuring worker performance. Maksudnya ini adalah benda-benda yang boleh diguna pakai juga dengan pemantauan tadi, iaitu dia boleh tengok performance pekerja tersebut. Dia punya work performance dia panggil work performance Okey, dan juga dia boleh set labor standard juga. Okey, ini adalah langkah-langkah
Langkah-langkah yang perlu untuk work sampling procedure ni. Langkah pertama adalah take a preliminary sample to obtain an estimate of the parameter value. Maknanya orang yang nak menilai tersebut dia mesti tahu dahulu. Mana dia perlu check dulu, dia kena buat dulu baru dia tahu. Okey. Langkah pertama. Langkah kedua adalah compute the sample size required. Maknanya dia perlu buat kiraan berapa sampel yang perlu dia buat pemantauan. Mana berapa yang perlu dia ambil data. Okey. Yang ketiga, prepare a schedule for observing the worker at appropriate time. Maknanya dia perlu buat satu jadual waktu bila yang perlu dia pergi untuk buat pemantauan. Mungkin waktu-waktu yang berbeza. Mungkin selalunya sama ada dia akan ambil waktu, mesti ada sebenarnya, sebelum rehat dia mungkin akan ambil, ataupun selepas rehat. Benda pada masa tersebut dia ada dua performance yang akan berbeza. Kerana dia ujung-ujung sebelum dia rehat dia punya performance lain. Mula bekerja selepas rehat performance dia lain. Okey, mungkin awak pun sama juga lah kan. Mungkin selepas makan awak performance lain. Sebelum makan performance dia lain. Mana dia perlu benda-benda tu perlu tahulah dan perlu ambil pada waktu-waktu yang tepat. Okey. Lagi. Observe and record worker activities. Rate worker performance. Maknanya dia perlu tengok dan ambil record kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja. Dan rate worker performance. Ini tadi saya kata, rate. Maknanya kita nilaikan dia sama ada dia cepat, lambat ataupun apa-apalah. Okey, mana contohnya kan dia buat cepat 50%. Sepanjang hari itu dia buat kerja memang cepat. Okey, contoh itu kata. Determine how workers spend their time, usually as a percent. Tadi saya kata percentage. Hanya dia dalam 8 jam tu berapa persen. Contohnya kan 60% ataupun 70% dia bekerja dengan cepat. 20% sederhana. 10% adalah lambat. Contoh. Kata, ini adalah benda-benda yang ni lah. Dan ini adalah dia punya simple formula bagaimana untuk mencari ataupun untuk mengira normal time dan juga standard time. Normal time adalah total observation time bahagi dengan total output. So dia ni dia punya ruler ni kat sini ni depan ni. Observation time bahagi dengan total output darab dengan productive persen darab dengan rating. Okey, inilah normal time. Sementara standard time adalah normal time ini tolak dengan bahagi dengan satu tolak allowance. Samalah dengan yang sebelum ni. Cuma normal time dia berbeza antara time study dan juga work sampling. Okey, kita tengok dia punya contoh. Okey. Contoh ini. Ini work sampling. Dia kata work sampling study was conducted okay. Work sampling study was conducted for 6 consecutive day. Maknanya 6 hari secara berturut-turut. At a factory, a total of 45 observation. Maknanya 45 pemantauan. Jumlah pemantauan adalah 45. 41 tambah dengan 4. 45. Were made during the 8 hours working period. 8 jam. Masa yang diambil adalah 8 jam. Dan jumlah pemantauannya adalah 45. 8-hour working period for each day. Setiap hari working waktu bekerja adalah 8 jam. 8 jam waktu bekerja.
The number of units managed to be produced are 3,000 unit. Mana semasa tempoh pemantauan, produk yang dihasilkan adalah sebanyak 3,000 unit. Okay. For 1 week. Hanya satu minggu. 3,000 unit. Mana 6 hari lah. Dia bekerja 6 hari. The factory is operating 6 days a week. Mana dia punya operasi dia 6 hari 1 minggu. Okay. The data above are included with rating and allowance. Rating dia bagi 97%. Allowance adalah 15%. Okay. Masa ni, ini data yang dia ambil. Dia buat ni, dia tengok pemantauan, dia ambil 45 pemantauan. Observation. 40, ni 45. Dan dia didapati produktif. Maknanya pekerja tersebut bekerja 41 kali. Memang dia bekerja lah. 41 bagi 45, mana percentage dia adalah 91% daripada pemantauan yang dibuat. Okey. Dan idle, maknanya keadaan tak bekerja ataupun mungkin dia rehat sekejap. Rehat di tempat yang ditetapkan lah. Dan 4 kali pemantauan yang dibuat, dia dapati 4 kali daripada 45 pemantauan, 4 kali adalah dia rehat ataupun tidak berlaku sebarang aktiviti untuk bekerja lah. Dan dalam percentage dia adalah 9%. Kerana 4 bagi dengan 45, 4 kali ni 4. Item dan 4. Ini adalah 41 ni. Okey. Ada bilang macam tu dia tak gunakan sebarang equipment ataupun tools untuk inilah, cuma just tik je. Okey. Soalannya adalah compute the process standard time. Maknanya kita perlu mencari dia punya standard time. Okey, bagaimana kita nak buat? Kita tengok Total observation, apa yang perlu kita buat? Dia kata total observation time ni. Total observation time 8 jam. Maknanya jumlah keseluruhan pemantauan dalam masa minit ataupun dalam jam pun boleh lah, tapi kita buat kita nak tengok dalam 6 hari tersebut berapa masa yang dia ambil untuk buat pemantauan. 8 jam, 1 hari bekerja. Darat dengan 60 minit untuk 1 jam. Dan bekerjanya adalah 6 hari. Maka jumlah pemantauan yang dibuat adalah 2,880. Dalam 2,880 minit ini, dia menghasilkan berapa bisa sana tu tadi? Dia menghasilkan 3,000. Okey, tak apa. Okey, ini adalah masa pemantauan, keseluruhan pemantauan yang dibuat. Okey. Untuk mengira dia punya standard time. Okey, ini adalah standard time. Standard time adalah total observation time bagi dengan total output. Ini adalah normal time. Okey. Normal time. Normal time adalah total observation time bagi dengan total output darat dengan produktif percentage darat dengan rating. Macam inilah. Sekarang ni, ini adalah normal time. Normal time. Total observation time. Jumlah keseluruhan pemantauan adalah total observation time adalah dia memantau dan dia dapati dalam masa tempoh pemantauan itu adalah 2,880 minit. Dan total output dia. Okey. Total output adalah tadi 3,000 unit. Ini 3,000.
Mana dalam masa 2880 minit, dia menghasilkan 3000. Bagi dengan 3000 sini. Darab dengan produktif. Ini adalah produktifnya 91%. 0.91. Darab dengan rating. Rating adalah diberi tadi Rating sini rating 97%. Okey, diberi rating. Darab dengan 0.917. Ini adalah sebenarnya ini adalah normal time. Dan ini adalah standard time. Sini normal normal time bahagi dengan 1 tolak. Sekarang ni dia dah gabung lah ni. Dia dah gabung untuk mencari standard time, dia dah gabungkan normal time darab dengan standard time, dan kita akan dapat standard time yang ni. Ini adalah formula standard time. Tapi di atasnya adalah normal time ni, normal. Kalau tengok sini mana dia sini dia dah gabungkan lah dengan sini. So, ini normal time ini normal time. Dia ambil yang ni. Dia masuk sini. Awak nak pecah dua-dua satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Mana sekarang ni kalau awak pecahkan satu-satu, mana awak kira ini dulu. Kira bahagian ini dulu. Dah dapat tu baru awak dah dapat ini bahagi dengan 1 tolak allowance. Ini Maka standard time dia adalah untuk pemasangan ini adalah 0.997 minit per unit. Ini adalah jawapan yang nak kita cari. Okey. Itu adalah standard time dia. Okey, ada soalan tentang setakat ini untuk work sampling saja. Okey. Dan sekarang ni tiada. Tak ada Okey, sekarang dah jika dah dapat standard time ni, banyaklah benda-benda yang dia akan minta cari nanti. Berbagai-bagai soalan yang boleh di-create berdasarkan standard time. Maknanya untuk setiap pieces yang dikeluarkan mengambil masa 0.997 minit. Maknanya tak sampai pun 1 minit untuk siap ataupun nak completekan awak punya proses pemasangan ataupun proses manufacturing ni, pembuatan ni. Itu adalah dia punya example, satu contoh. Yang ni adalah rating 110 compute standard time for average time dalam minit. Yang ni sebenarnya ni adalah keadaan time study ni. Dah dia bagi average time. Paling tengok dia macam ni. Okey. Ini kaedah samalah time study Ini saya sebelum ni kalau tak ikut time study dia akan ada berapa atau 5 atau 6 cycle cycle 1, cycle 2, cycle 3. Dia dah buat average, dia akan dapat ni lah. Okey. Dan dia akan darab dengan rating, maka awak akan dapat normal time inilah. Ni semua Dan ini sebenarnya ni contoh ni adalah contoh untuk time study. Tak apalah ni awak boleh tengoklah. Ini adalah salah satu lagi kaedah ataupun contoh. Bukan contohlah, kaedah. Untuk kaedah ataupun standard time punya calculation. Okey. Dia kata Emirates Consultant
conduct a work sampling study for 5 consecutive days. 5 hari bekerja. Okay. At assembly factory, a total of 48 observation, 48 pemerhatian were made during the 8 hours working. 8 jam bekerja. Period for each day. Setiap hari adalah 8 jam bekerja. The data collected during 5 days. Dia data diambil sepanjang 5 hari. Illustrate in the table 1. Ini dia telah bentangkan di sini. The whole assembly process is operating 5 working days. Seminggu 5 hari bekerja. 95 dia punya rating dan allowance dia adalah 20%. Apa yang dia suruh cari adalah compute the standard time, minute per unit for assembly process, 1. At the peak demand period, the factory is normally required to produce 3,100 unit per week. Maksudnya 1 minggu, dia nak 3,100 unit per week. Okay. If only 60% of employee, jika 60 orang, 60% daripada pekerja berminat nak buat OT. Compute the average overtime per day must be arranged in order to meet the peak demand. Maknanya, satu hari berapa jam perlu buat OT. Untuk 60% pekerja saja yang nak buat OT. Okey. Inilah tabelnya. Sepanjang 5 hari pemantauan, total output, keluaran, yang apa benda yang dikeluarkan adalah sebanyak 2,500 unit. Okey. Ini benda-benda ni. Maklumat ni kena tengok. Ini semua maklumat yang penting yang perlu awak tengok supaya proses pengiraannya jadi lebih mudah. Assembly period at fast speed, maknanya bekerja dengan keadaan yang laju lah. 35% of observation. Assembly process at moderate speed, 45%. Assembly process at slow speed, 5%. Maknanya ini proses masih berjalan. Okey, proses masih berjalan walaupun dia sini delay, assembly process at slow speed masih berjalan. Dan dekat sini dia tengok production is stopped due to the down operator. Maknanya proses pemasangan itu berhenti. 5% disebabkan tidak ada orang yang memasang. Mungkin ke mana tak tahulah kan. Mungkin ada ni. Dan didapati juga 10% kematian didapati 10% adalah kerana barang ataupun material ataupun bahan yang diperlukan tak ada, ataupun mungkin ada masalah dengan bahan mentah. Okey, material ni bahan mentah ada masalah. 10% daripada total dia punya observation. 35, 70, 80, 90, 100. Ini adalah 100% pemantauan. 35% laju, 30%, 40% sederhana, 5% slow, 5% tak bergerak kerana tidak ada material, 10% 5% tak beroperasi kerana pekerja tak ada, 10% tak beroperasi kerana material tak ada. Bagaimana kita nak buat? Kita nak kira.
Okey. Dia begitu je. Apa yang kita perlu buat? Tadi kita tengok tadi dia 5 hari. Five days. Observation dia 5 days. 48 observation. 8 hours per day. 5 day per week. 95% rate. Allowance 30%. Allowance apa tadi? 30%, 20%. 20. Allowance 20%. Okey. Langkah pertama yang perlu kita buat, kita perlu mencari total observation time. Total observation time adalah 8 jam 8 jam darab dengan 60 darab dengan 5 hari. 5 hari. Berapa kira? Nak panggil orang ke? Perlu panggil ke ataupun tak perlu panggil? 2,400. 3,400. Apa berapa ni? 2,400. 2,400. Unit apa ni? Ha? 2,400 apa? Minit. Maknanya masa yang diambil untuk membuat pemantauan adalah 2,400 minit. Standard time. Okey, kalau katakan anak muda awak buat normal time dulu, kemudian baru cari standard time ataupun terus buat standard time. Standard time adalah total observation Total observation adalah 2,400 bagi dengan berapa? 2,500. Kerana adalah total output bagi dengan 2,500 dapat 0.96. 0.9. Darab. Tak kan? Ya. Darab ke tambah ke? Tambah ke? Bagi ke? Ni. Mana ni? Total observation time bagi dengan total output darab dengan produktif persen. Produktif persen dia adalah sini 35 tambah 35 tambah 45 tambah 5. 4 7 8 85. Okey, 85. Ha? 0,85 je.
0.85. Kerana dia adalah tadi 0.85 ni adalah berapa persen tadi? 45%. 35% tambah 45%, tambah 5%. Dengan 85%. Ini adalah dia punya produktif. Darab dengan rating. Rating dah dibagi tadi kan. Rating adalah berapa persen? 95. Ya, rating 95%. Darab dengan 95%. 0.95 lah. 90%. Lagi darab dengan Allowance. 1 bagi dengan 1 tolak allowance. Allowance berapa? 0.2. 0.2. Dia bagi 0.20. 0.2. 0.2 0.2 Kira nak berapa? 0.99. 0.99. Standard time dia adalah iris pula. Padam dulu. Okay, tak apa, padam. Tak apa. Awak dah ingat kan? Tadi kan? Dah ingat kan? Ya. Kira tu, tak apalah. Okey, 0 point. Standard time dia adalah 969. minit. Minit kah? Minit Ya. Minit per unit. 0.969 minit diperlukan untuk completekan satu produk. Okay. Dan soalan yang seterusnya dia kata, dah dapat ini untuk satunya. Simple je. At the peak demand period, the factory is normally required to produce 3,100 per week. 3,100 per week. Okay. Akan tulis lain pula. 60% saja pekerja buat. 60% buat OT. Dia nak cari kira purata OT kira purata OT. Per pekerja. Okey. Peak demand capacity. Mana sekarang ni? Apa yang kita perlu buat? Demand kita adalah demand 3,100 unit. Bagi ni per week. Jadi kita perlukan berapa unit untuk satu hari. Bagaimana kita nak cari unit satu hari? Bagaimana? Dia nak demand dia adalah seminggu 3,100. Bagaimana kita nak cari dia untuk satu hari yang perlu dikeluarkan untuk mencapai 3,100? Bagi berapa? Bagi 7. 5. Bagi 5. Ni awak tengok dia tulis berapa hari bekerja tu. 5. Ni working days 5. Bagi dengan 5 aja. Bagi 7. 7 memang seminggu. Tapi yang bekerja cuma 5 hari je. Maka berapa tu? 620.
unit per day. Maknanya kita perlu keluarkan satu hari 620 unit. Bagi memenuhi permintaan seminggu 3,100. Boleh? Okey, ini kita perlu. Ini kita perlu hasilkan. Tapi satu hari Tapi berapa kita mampu buat satu hari? Pasal dia memang nak keluarkan 620. Tapi berapa yang kita mampu keluar? Pasal dia untuk satu pieces memerlukan 0.968 kan? Satu pieces. Betul tak? Satu hari kita bekerja berapa jam? 8. 8 jam kan? 8 jam. Darat dengan 60. 8 dan 6 berapa? 480. 480 minit kan? Betul. Ya. Mana satu orang pekerja, kita hanya cuma ada 480 minit je. Faham? Tapi satu pieces 0.969 minit untuk satu unit. Jadi seorang pekerja boleh hasilkan berapa unit? Satu orang. Bagaimana nak dapat? Dia ada masalahnya ni. Darat kah bagi kah tolak kah apa? Darat. Apa darat apa? Darat kah bagi kah? Darat 0.98 dan 9 belakang dapat 465 465.12.12 465. 465.12 Betul kan darat? Kalau bagi berapa bagi? Darat kah bagi? Bagi. Darat kah bagi? Darat ya. Bagi 480 bagi 0.99. Dia pasal kan unit. Sebab minit dengan minit tu dia bagi nanti minit tu hilang. Betul. Pandai buat. So jadi dapat 495.3 kan dia minit darat dengan minit minit per orang per minit kan? Minit darat dengan unit per minit. Potong-potong akan jadi bagi dengan 0.9 69 sama dengan berapa? 495.36 unit. Itu. Ini maknanya satu orang boleh menghasilkan 495.36 unit. Masih tak mencukupi kan? Pasal dia nak satu hari kita perlu keluarkan 620 unit satu hari. Jadi shortage berapa hari? Shortage berapa lagi yang kita perlukan untuk memenuhi 620 ni? Maknanya 620 Cakap 124.64. Tolak kan? Tolak 495 betul kan? Tolak dia. Sama dengan berapa? 124.64 unit. Ataupun pieces per day. Mana kita shortage ini shortage. Kita masih
kekurangan 124 unit satu hari. Betul kan? Ada argument kah? Betul kan? Tak apalah. Oh, yang atas dah. Shortage kita sini adalah 124.64. 124.64 unit per day. Kita kekurangan. Okey. Itu kita kurang. Tapi berapa masa diperlukan untuk menampung kekurangan ni? Berapa masa? Ini dalam unit kuantiti. Kan? Jadi dalam masa yang kurang, berapa? Berapa masa yang kurang satu hari? Darab ke, tambah ke, bahagi ke dengan standard time? Dan sekarang ni, darab ke, tolak ke, bahagi ke, darab Sekarang ni, yang faham tak apa yang saya masukkan tadi? Kurang faham. Kurang faham, okey. Sekarang ni, ini adalah berapa pieces kita perlukan lagi kan? Short kan. Untuk mencukupkan 620 sehari. per day. Ini. Dan kita memerlukan ini. Untuk mencukupkan ini. Kerana kita boleh keluarkan cuma 400 lebih kan? 400 lebih dia. Okey. Berapa masa yang kita perlukan untuk ni? Untuk hasilkan ni? Mana sekarang ni, pasal kita bermain dengan standard time. Sekarang 60. 24. Standard time. 9 Sekarang standard time. 0.99. 0.99. Sama dengan 120.78. 120.7. Dia apa? 8 minit kan per day. Mana inilah masa yang kita perlukan satu hari untuk menghasilkan ini. Untuk menghasilkan shortage ni, betul? Dan inilah masa overtime-nya yang pekerja perlu buat. Faham Kita habis ini. Ini masa full. Pekerja full. Faham tak ni? Faham. Okey. Ini dalam minit lah. Tak apalah awak nak tukar ke minit ke jam pun tak apa. Tapi kalau katakan dia minta jam, awak akan tukar jam lah. Kalau dia minta minit, awak boleh. Dia akan macam tu lah. Okey, minit. Okey, ini adalah masa dia. Masa. Tapi dia kata, cuma 60% pekerja saja yang sanggup buat OT tu. Bukan semua. Kalau semua, dia dapat 120.78. Kalau katakan untuk 60% saja, maka awak akan darat dengan 0.6. Kalau kata 100 consider only 60%. Okey. Kalau 100%, 120.78 minit per day. Ini kalau 100%. Jika 60% saja,
Yang ni akan tinggi ni ataupun rendah. Rendah. Tinggi. Rendah ke tinggi? Tinggi. Itu awak fikir. Rendah ke tinggi? Rendah ke tinggi? Kalau katakan ramai orang buat, kan? Masa dia ambil tu, sekarang ni. Ha? Rendah ke tinggi? Oh, tinggi. Tinggi. Pasal dia sekarang ni, cuma 6 orang yang buat. Mesti masa dia lebih kan? Seorang tu mesti kan lebih. Betul. Dia sekarang ni, benda-benda ni dia common sense je. Tapi sekarang ni, 120.78 bagi dengan 0.6, awak akan dapat nilai dia. Berapa? 201.3. 200? 201.3. 201. 201 eh? 201.3. 3 minit per day. Inilah jawapan dia. Maknanya setiap hari jika 60% saja yang buat OT adalah perlu spend 201.3 minit satu hari untuk menyelesaikan atau untuk mendapat keluaran satu minggu 320 unit. Satu minggu 3,100 unit. Boleh faham ni? Boleh. Okey. Boleh habis dah. Tapi untuk work ni work measurement. Okey, tak apa. Nanti work measurement dan juga time study saya akan buat contoh. Saya akan rakam video contoh dan saya akan share dalam link dengan author Awak boleh study, boleh tengok sekali lagi buat ni. Okey. Itu untuk masih topik ataupun chapter 3. Okey. Dan dia punya ni lah complete untuk bagaimana untuk mengira mengenai kaedah work sampling. Okey. Masih juga work bab 3. Tapi kita akan tengok lain punya ni pula Kita akan tengok topik ataupun topik seterusnya. Saya masih di bab 3. Okey. Ini adalah topik yang seterusnya untuk kita bincangkan. Tapi ini dia tak ada ni Dia tidak ada sebarang calculation lah. Tetapi dia lebih kepada kaedah. Bagi kaedah. Kaedah ataupun method. Bahasa Inggerisnya method lah. Method untuk kita, contohnya kita nak buat pemasangan. Pemasangan kita yang sesuai untuk kita buat kaedah pemasangan macam mana. Contoh kita nak pasang roda. Ataupun kita nak pasang tayar. Okey. Kedudukan kita belah mana? Belah sisi kiri ke? Belah sisi kanan ke? Jika roda belakang. Contoh Dan kita punya tangan kita. Jika kita adalah kidal, bagaimana kedudukan kita? Jika kita adalah kidal dan lagi satu panggil apa? Lawan kidal apa dia? Kidal kiri kan? Kanan. Kanan je. Kanan je. Itu je. Okey, maknanya sekarang jika tangan kanan kita nak bekerja, mungkin kedudukan kita berbeza. Okey, dia maknanya itu adalah sebagai principle of motion study. Bagaimana kita nak, kerana dia mempengaruhi dari segi quality, dari segi kita punya productivity dan juga dari segi kita punya throughput ataupun output kita. Okey,
kadang-kadang kita nampak benda tu simple, tapi dia banyak mempengaruhi kita punya kaedah kerja kita. Okey. Inilah ini sebenarnya ni yang perlunya bab mula sekali lah. Work measurement terbagi kepada dua, work study dan juga time study. Okey. Time study adalah itulah yang kita buat sebelum ni menggunakan jam randik. Work study adalah lebih kepada work sampling tadi lah. Work study, a discipline that concern with better way of performing job atau task. Okey. Mana sekarang ni kita membuat kajian kerja. Work study adalah kajian, dia panggil kajian kerja. Kajian kerja. The discipline that concern a better way of performing job. Yang tu yang saya kata tadi. Bagaimana kaedah yang paling sesuai, paling baik untuk kita buat satu-satu kerja. Di dalamnya adalah digunakan method analysis ataupun method study, job atau work design or method improvement. Di bawah ni kita gunakan ini untuk menghasilkan satu kaedah kerja yang paling baik. Okey. Kerana dia kalau awak bekerja di satu-satu syarikat, contohnya syarikat pemasangan. Saya dulu terlibat dengan pemasangan, lebih kepada pemasangan dan juga pembuatan. Untuk satu-satu proses pemasangan, awak perlu ada work instruction, dia panggil WI. Ataupun ada yang company dia panggil work instruction. Ada setengah-setengah company ataupun syarikat dia tak panggil work instruction. Dia panggil work procedure. Dia bermacam-macam tapi benda adalah benda yang sama. Benda yang sama ini maknanya dia contohnya kan dia kita nak pasang katakanlah kita ada kereta. Contoh kereta kita ni yang digunakan sekarang ni lebih advance, dia menggunakan komputer. Dalam di depan pekerja kadang-kadang dia ada screen, touch screen ke apa kan. Benda apa yang perlu pasang dulu? Contohnya kan, ini nombor 1. Ini nombor 2. Cermin ni nombor 3. Contoh ini nombor 4. Pintu nombor 5. Itu adalah prosedur atau work instruction. Maknanya setiap pekerja perlu mengikut kaedah pemasangan, ikut turutan dia ataupun ikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Benda ni perlu kerana selalunya sebelum proses pemasangan kereta ni oleh mass production dia panggil mass production. Mass production adalah dia keluarkan satu barang-barang yang banyak lah. Dia akan ada sampling pemasangan. Mungkin engineer ataupun senior engineer akan buat pemasangan. Dia pasang dulu kereta ni. Dia akan record. Dia akan ambil data yang mana perlu pasang dulu. Apa spesifikasi di antara pintu ni dengan answer. Dia semua tu berada di dalam work instruction. Kerana jika orang yang berbeza membuat pemasangan kereta ni, dia akan pasang benda yang sama, ikut turutan yang sama. Kerana dia dah ada work instruction. Better way to perform the work. Maknanya itulah kaedah yang terbaik. Tetapi walaupun dia ada keluarkan work instruction tadi, WI tadi,
dia masih boleh buat penambahbaikan jika adanya orang kata apa? Suggestion daripada orang yang memasang ni. Okey. Itu adalah work instruction. Kemudian exercise control over the output by setting standard of the output per work with respect to time. Ini macam tadi dulu ni kita dah cakap standard time. Maknanya setiap pekerja akan perform ataupun pasang, dia tak akan lari jauh dengan standard time yang telah kita tetapkan. Contohnya 0.94 minit. Tadi contoh maknanya tak akan lari jauh lah. Mungkin akan ada variance dia atau range dia di antara 2 ataupun 3 ataupun 4 minit. Contoh perbezaan dia lah. Okay. Job design. Ini adalah work study. Okay. Job design. Maknanya mereka bentuk kerja. Job design involve specify the content and method of job. What will be done? Apa yang kita nak pasang? Siapa yang akan pasang? Contohnya pemasangan television, LCD TV contohnya. Untuk bahagian yang pertama, yang frame contoh frame yang besar tu, kita tak boleh letak perempuan contoh mana kita perlu letakkan seorang lelaki ke sini. Kerana perempuan mungkin disebabkan faktor berat, okey, contoh dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi proses pemasangan ni. Jadi kita juga perlu menentukan siapa yang akan buat kerja ni. Jadi kita boleh design benda tu satu yang cukup baiklah. How the job will be done. Okey. Contohnya kan, kita ada pemasangan skru. Adakah kita memerlukan manual screwdriver ataupun electric screwdriver ataupun lain-lain? Bagaimana kita nak pasang dia? Contohnya kan, adakah lubang kat sini, skru ada dalam ni. Contoh saya kata dan ni ada skru. Adakah kita nak terus dari tepi ni kita masukkan mata screwdriver, kita pusing, ataupun kita alihkan dia ke atas, kita masukkan screwdriver ke atas. Itu adalah benda-benda yang perlu di-study, perlu dibuat kajian supaya tidak akan berlaku kerosakan. Akan berlaku meningkatkan produktiviti dan lain-lain, safety, macam-macam benda yang perlu. Benda kadang-kadang kita nampak simple, tapi kalau awak terlibat secara langsung dengan proses-proses ini, awak akan tahu kenapa dan mengapa. Di mana nak perlu buat. Where the job will be done. Okey. Contohnya kan pemasangan frame tadi ni. Adakah dia selalunya kalau katakan mass production dia akan ada conveyor line. Conveyor Mungkin ini session 1. Session 2. Session 3. Session 4. Ni orang lain lah. Orang lain. Okey, pemasangan frame ni, adakah perlu letak kat satu? Adakah perlu letak kat dua? Ataupun perlu letak pada session 3? Adakah sini perlu pasang sub-assembly? Okey, nanti sampai ke belakang nanti awak akan faham apa itu sub-assembly. Contoh yang kita katakan sub-assembly kita kata kereta tadi lah, kereta tadi. Pintu dia dah dipasang sebelum dipasang ke main.
Maknanya dia punya automatic door apa semua, button-button apa semua, cermin-cermin semua dah dipasang, dah satu unit. Ini dia panggil sub assembly. Ini dah pasang dah, dia akan masukkan ke body main assembly. Ini dia panggil main assembly. Ini ya. Maknanya where job will be done. Maknanya pintu ni perlu dibuat di luar dahulu. Di sub assembly. Tak boleh pasang button dia pun kat sini, pasang glass dia pun kat sini, dekat main assembly tak boleh. Dia akan melambatkan kerja. Contoh itu saya panggil where the job will be done. Ergonomik ergonomik juga adalah salah satu benda yang perlu kita ambil kira untuk design sesuatu kerja. Okey. Job design success. Okey, keberkesanan job adalah successful job design must be carried out by experienced personnel with necessary training dan juga background. Seorang tu perlu mengkaji dan dia mempunyai pengalaman. Okey, consistent with the goal of the organisation. Maknanya perlulah konsisten dengan goal satu organisasi. Contohnya kan satu organisasi yang mengatakan mesra alam sekitar. Maknanya benda yang kita design perlu memenuhi mesra alam sekitar tersebut. Betul in the written form. Written form ni yang saya katakan tadi, work instruction ataupun procedure. Standard dia standard. Understand and agreed by both management dan juga employee. Maknanya pihak pengurusan dan juga pekerja perlulah setujulah ataupun mestilah faham bagaimana job design itu dibuat. Okey. Specializations in the business ataupun advantage advantage job design ini dan juga job design dengan work study ni untuk management, untuk pihak pengurusan. Simplified training, mana dia akan memudahkan latihan dan secara langsung dia akan meningkatkan ataupun high productivity. Jika high productivity, maka kos adalah rendah. Okay. Kerana dia high productivity, secara automatiknya, secara tak langsung dia punya kos akan rendah lah. Okay. Untuk labor, untuk pekerja itu sendiri, low education and skill requirement, maknanya memerlukan low education dan skill requirement. Maknanya dia tak perlu fikir sangat lah. Tapi dia perlu ada skill jugalah. Okay. Minimum responsibility, kerana benda tu semua telah dokumentaiskan. Little mental effort needed. Tak perlu banyak berfikir. Okay. Ini adalah advantage dia. Dari segi disadvantage dia pula adalah difficult to motivate quality. Sebenarnya boleh je ni. Bergantung pada keadaan. Ni. Tapi tak apalah, dah dia dalam record macam ni, kita buat macam ni lah. Worker dissatisfaction, possibility resulting absenteeism, high turnover, destructive tactic, poor attention to the quality. Ini dia punya dari segi kekurangan yang ada kepada pihak pentadbiran itu sendiri. Ini dari segi labor lah. Ini awak boleh baca lah, tengok. Cuma saya tengok lagi. Behavior approach to the job design. Sikap. Okay. Job enlargement. Okay. Dia membanyakkan tugas atau kerja-kerja. Give a worker a large portion of total task by horizontally loading. Maknanya jika kita perbanyakkan kerja, maka boleh bahagian tertentu kita boleh perbanyakkan kerja lah kepada pekerja-pekerja lain. Job rotation ini semua ni motivasi kepada pekerja. Job rotation.
Worker periodically exchange job. Mana jika setiap hari awak buat benda yang sama, dia akan ada demotivate. Okey. Tapi dia akan cekap lah. Tapi dia akan demotivate kerana benda yang sama dibuat. Okey. Job enrichment. Increase responsibility for planning and coordinate tasks by vertical loading. Maknanya kita memperbanyakkan. Ini enlargement. Ini enrichment. Memperkayakan kerja. Wah, ini awak baca lah. Ya, teori-teori ni tak banyak sangat yang cuma untuk pemahaman awak lah. Method analysis. Ini pun semua boleh baca ni, semua teorinya. The need for method analysis can come from a number of different sources. Ini bacalah. Saya tak nak baca lah. Saya tengok yang mana-mana penting, yang mana perlu penerangan, saya terangkan. Method analysis procedure ini. Kaedah analysis, the job, propose new method, and so on new method. Ini kita buat analisa kepada ni lah. Proses flow Awak semua dah ambil ni kan. FYP Proses flow Proses flow adalah satu kaedah yang digunakan untuk melihat contohnya proses pemasangan bermula apa? Bermula bagaimana mulanya. Lepas tu stesen nombor 2 buat apa? Stesen nombor 3 buat apa? Okey, contohnya macam ni contoh Contoh, ini adalah proses flow lah. Kan dia ada simbol, dia punya kotak-kotak ni, simbol-simbol ni, dia ada makna-makna tersendiri yang bukan semua sama. Contohnya ini makna tersendiri, diamond ni makna tersendiri, kotak makna tersendiri, bulat ada makna tersendiri, arrow kat sini ada makna tersendiri. Jadi awak boleh tengoklah apa benda dia punya meaning dia. Kalau awak nak create process flow, awak kena tengok, kena betulkan dia punya meaning dia ni. Okey. Worker machine chart. Maknanya sekarang ni worker machine chart, contohnya kan si A ni dia buat kerja di mesin mana. Bermula pukul berapa. Itu adalah chart dia panggil person B buat mesin mana, buat kerja apa, bermula waktu apa, bila yang perlu dihantar kepada proses berikutnya. Okey. Itu adalah dia panggil worker machine chart. Okey. Ini adalah lebih kepada workflow. Dia juga working chart ni lah, workflow ini workflow lah. Okey, ini adalah proses flow diagram. Contoh ini yang saya katakan start alarm ring. Okey, ini ada masuk dia sendiri ni. Ini pun ada masuk dia sendiri. Ini delay. Okey, ini adalah transportation. Ini adalah storage. Okey, ini adalah process step. Ini adalah decision. Decision yang selalunya dia akan ada 2. Satu naik ke bawah. Kalau okey, dia akan ke bawah. Kalau tak okey, dia akan naik semula ke atas. Dia uji semula. Buat semula ataupun dia repair, masuk semula. Ini diamond punya bentuk, dia panggil decision. Ni contoh yes, terus ke step ni. Yes. Kalau no, dia masuk ke sini. No ke sini. Yes ke sini. Contoh itu dia punya process flow. Ini adalah flow chart, flow program chart. Ini bergerak ke sini. Ini boleh baca lah. Ini dia punya structure important. Ini process, inspection, checking, delay. Ini semua. Inspection checking ni macam ni. Maknanya dia ada, selalunya dia diamond. Okay, ini motion study. Okay, motion study adalah kita membuat kajian tentang pergerakan. Contoh saya kata tadi left-handed person, dia bekerja. Contoh dia bekerja. Kotak skru dia untuk dia pasang, mesti ada, semua ada belah kanan dan belah kiri. Bergantung kepada orang tersebut. Mana motion, jika kotak skrunya dia berada dia adalah right-handed, kotak skru dia untuk proses pemasangan belah kiri, maknanya dia pergerakan dia akan lebih. Maka dia akan rugi masa pergerakannya.
Jadi design tertentu perlu dibuat lah. Okay. Ini Principle of Motion Study, ni semua ni boleh baca lah banyak sangat lah. Human body, arrange on the workplace. Developing work method, okay. Yang ni saya minta awak semua baca. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ataupun tidur semua? Macam teori memang betul. Ha? Ada. Ada soalan Kalau ada soalan, okey, sekejap. Kita ambil sekali lagi dia punya. Okey.